Salam sejahtera, ini berita baik untuk Kerajaan Perpaduan pimpinan Anwar Ibrahim. Kalau disangka Muhyiddin mungkin akan jadi Perdana Menteri tak lama lagi ataupun Samsuri akan jadi Perdana Menteri tak lama lagi, semua itu mungkin akan berkubur bermula malam ini dengan pengakuan dan juga dengan adanya laporan pengakuan terkini ini, maka secara sahnya silap-silap hari bulan Perikatan Nasional akan menjadi pembangkang dua penggal lagi selepas dua PRU akan datang. Makna kata, Muhyiddin dan juga pemimpin-pemimpin PAS yang diramal menjadi Perdana Menteri akan kempunan lagi menjadi kerajaan. Dan mereka hanya akan menjadi pembangkang dalam tempo sekurang-kurangnya satu penggal lagi. Ini apabila Zahid berterus terang sekali lagi bahawa UMNO akan terus sokong Kerajaan Anwar pada PRU 16. Makna kata, Kerajaan Perpaduan yang ada sekarang ini dengan disokong oleh Barisan Nasional, GRS dan GPS akan terus bersama di dalam kerajaan ini, dan yang pastinya Barisan Nasional akan terus menyokong Anwar Ibrahim pada PRU 16 dan dijangka GRS dan GPS juga akan mengikut langkah seperti yang dinyatakan oleh Zahid Hamidi ini bagi mengekalkan kestabilan dan membangunkan Malaysia. UMNO akan terus menyokong semua inisiatif bagi mengekalkan Kerajaan Perpaduan dan pada pilihan raya umum ke-16 demi kestabilan politik, perkembangan ekonomi dan kemakmuran negara. Presiden UMNO Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, walaupun terdapat 18 parti komponen di bawah payung Kerajaan Perpaduan, kesemuanya mempunyai objektif yang sama dan perlu terus menjalin keserasian bagi mempertahankan kestabilan politik dalam negara. PRU ke-16 adalah satu pilihan raya untuk menterjemahkan bagaimana kestabilan politik, penyatuan hati dan fikiran dalam kalangan 18 parti ini dapat dipertahan, kata Zahid Hamidi. Pada hemat saya, 152 ahli parlimen yang ada sekarang yang memperlihatkan lebih daripada 2/3 majoriti mesti dipertahan dan kaedah untuk mempertahankannya adalah pelbagai serta mempunyai pendekatan yang juga pelbagai, kata Zahid Hamidi lagi. Beliau berkata demikian kepada pemberita pada Majlis Santunan Kasih Syawal di Putrajaya semalam ketika diminta mengulas hasrat PKR yang ingin mengekalkan Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri pada penggal akan datang. Ahmad Zahid berkata, dalam membangunkan negara, aspek ekonomi mesti dijana dengan baik untuk menyediakan peluang pekerjaan kepada rakyat, dan pulangan pekerjaan itu pula bukan sekadar gaji minimum, sebaliknya gaji premium. Kita lihat bahawa gaji penjawat awam sedang dalam kerangka untuk diumumkan, dan sebagaimana yang kita ketahui selepas 12 tahun, kita akan melihat skema gaji ini akan memberikan peluang kepada penjawat awam untuk terus mempertingkat produktiviti. Dan saya harap dengan ekonomi yang baik, sektor swasta juga akan melakukan perkara yang sama, kata Zahid Hamidi. Begitu juga peluang pekerjaan baru dalam program pendidikan teknikal dan latihan vokasional TVET akan diwujud dengan adanya pelabur asing di negara kita. Maka punca kepada perkembangan ekonomi adalah kestabilan politik dan ia mesti dipertahan, katanya. Kerajaan Perpaduan terdiri daripada 18 parti komponen merangkumi 5 gabungan politik, iaitu Pakatan Harapan, Barisan Nasional, Gabungan Parti Sarawak, Gabungan Rakyat Sabah dan Parti Warisan. Ketika ditanya sama ada sokongan penyokong Barisan Nasional terhadap calon Kerajaan Perpaduan pada PRK Dewan Undangan Negeri Kuala Kubu Baharu akan terjejas susulan tindakan beberapa pihak memainkan semula video lama, calon DAP Pang Siok Tau mengutuk BN, Ahmad Zahid berkata itu perkara lama. Kalau video lama memang banyak video yang begitu, DAP kutuk BN,
Parti-parti lain pun begitu juga. Ada sebuah video oleh pemimpin parti Islam minta sokong DAP. Itu pun boleh dimainkan semula, kata Zaid Hamidi. Tetapi realiti politik ialah suasana telah berubah. Senarai politik juga telah berubah. Dan pada hemat saya, kita tutup buku lama, buka buku baru dalam hal ini, katanya. Sekian untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda, tekan butang subscribe. Bye-bye. Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Ini satu pendedahan yang paling mengejutkan seluruh rakyat Malaysia berkaitan dengan tahanan rumah Najib. Berita ini dipetik daripada sinarharian.com, memetik, rumah Najib boleh jadi penjara, kata peguam. Wah, ini satu isu yang pasti akan membuat ramai netizen. Sebahagiannya mungkin rasa puas hati, sebahagian lagi mungkin tak puas hati. Anda berada di pihak yang mana? Rumah bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak boleh dijadikan sebagai penjara dan tempat tahanan untuk beliau seperti yang termaktub dalam undang-undang. Peguam Bela dan Peguam Cara Nik Saiful Adli Burhan menjelaskan merujuk kepada tafsiran penjara sebagaimana termaktub dalam Seksyen 2 Akta Penjara, iaitu penjara artinya mana-mana rumah, bangunan, kepungan, tempat atau mana-mana bahagian yang diisytiharkan. Sebagai sesuatu penjara di bawah Seksyen 3, hendaklah termasuk tanah, bangunan di sekitar kepungan penjara, juga tanah lapang dan tanah-tanah lain, bangunan dipenyuai atau bercantum dengannya serta digunakan oleh banduan. Menurutnya, Seksyen 3 Akta Penjara 1995 pula menyatakan bagaimana sesuatu tempat boleh dijadikan penjara, iaitu menteri boleh melalui pemberitahuan dalam warta isytihar mana-mana rumah, bangunan, kepungan tempat atau mana-mana bahagiannya sebagai suatu penjara bagi maksud akta ini, bagi pemenjaraan atau penahanan orang dalam jagaan sah, dan boleh dengan cara sama mengisytiharkan bahawa mana-mana penjara sedemikian hendaklah terhenti sebagai suatu penjara bagi maksud akta ini. Berdasarkan dua seksyen ini sahaja, mana-mana orang berpendidikan undang-undang boleh memahami bahawa semua tempat boleh dijadikan tempat tahanan banduan. Cukup dengan merujuk dua peruntukan undang-undang ini, rumah Datuk Seri Najib Razak boleh dijadikan sebagai penjara dan tempat tahanan untuk beliau, katanya kepada Sinar Harian ketika dihubungi di sini pada Sabtu. Walau bagaimanapun ramai netizen yang menganggap perkara itu, iya, tetapi mereka khawatir kalau-kalau lebih ramai banduan juga akan menggunakan isu tersebut untuk memohon tahanan di rumah, seperti yang mungkin akan dibuat dan diperoleh oleh Najib. Kata ramai netizen, jangan-jangan nanti ramai yang akan menjadikan ianya sebagai duluan dan orang juga mahu seperti Najib. Kalau Najib boleh, kami pun mahu juga, kata netizen. Beliau yang juga Ketua Penerangan UMNO bahagian Ketereh berkata, sebagai seorang peguam bela jenayah, beliau percaya bahawa mana-mana orang yang disabitkan bersalah adalah dikawal selia di bawah Akta Penjara 1955. Saya nasihatkan semua pihak yang berminat memberikan ulasan berkenan Tita Edendum yang di Pertuan Agong ini supaya memahami undang-undang dan bukan sekadar mau bercakap politik semata-mata, ujarnya. Sebelum ini, bekas Ketua Pesuruhjaya Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia Latif Akoya mengeluarkan kenyataan dengan menegaskan bahawa hukuman tahanan di rumah tidak pernah wujud dalam sistem perundangan di negara ini kerana ia tiada dalam perkala 42 Perlembagaan Persekutuan atau Akta Penjara. Sebelum ini, Najib 70 tahun memfailkan permohonan di Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur untuk mendapatkan kebenaran semakan kehakiman mencabar kewujudan titah edendum atau titah tambahan yang di Pertuan Agong ke-16. Titah edendum tersebut
supaya bekas Perdana Menteri terbabit menjalani tempo pemenjaraan selama 6 tahun di rumah. Sekian dulu untuk kali ini, ikuti terus ulasan selepas ini.